Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Auni daripada Seksyen 3. Kumpulan ini terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama, Nurul Alisha. Yang kedua, Nik Nur Arika. Yang ketiga, Nur Sofia Hanin. Yang keempat, Nur Aizah Husna. Dan yang kelima iaitu saya, dan yang keenam adalah Muhammad Saiful. Kami diberikan tajuk Pelindungan Sistem Saraf Tulang, Lapisan Meninges, termasuk cecair cerebrospinal, fluid CSF, blood-brain barrier untuk dibentangkan. Tulang skul. Skul ialah tengkorak. Skul melindungi otak dan organ sensori seperti penglihatan, pendengaran, keseimbangan dan juga menyediakan lubang untuk aliran udara dan pekan, serta rahang bawah termasuk gerigi untuk mengunyah. Seterusnya, skul juga ialah struktur rangka kepala yang menyokong muka dan sarung otak atau peti besi tengkorak. Tulang muka yang mendasari struktur muka membentuk rongga hidung dan menutup bola mata yang menyokong gigi rahang atas dan bawah. Akhir sekali, tulang skul juga merupakan sarung otak bulat yang mengelilingi dan melindungi dan menempatkan struktur telinga tengah dan dalam. Bahagian tengkorak terdiri daripada sarung otak bulat yang menempatkan otak dan tulang muka yang membentuk rahang atas dan bawah, hidung, orbit dan struktur muka yang lain. Seterusnya, tulang vertebra. Vertebra biasa terdiri daripada dua bahagian penting. Segmen anterior iaitu badan vertebra dan bahagian posterior iaitu gerban vertebra yang melengkuki vertebra foramen. Apabila vertebra berpaut sesama sendiri, ia membentuk tiang yang kukuh bagi menyokong kepala dan badan dan foramina. Vertebra membentuk terusan bagi melindungi medulla spinalis iaitu saraf tunjang. Seterusnya, tengkorak merupakan sejenis struktur bertulang yang boleh didapati pada manusia dan banyak haiwan. Selain itu, hidupan yang mempunyai tengkorak dipanggil craniate. Tengkorak berfungsi sebagai rangka untuk kepala. Ia mengampu struktur muka dan melindungi kepala dari kecederaan. Selain daripada itu, tengkorak terdiri daripada tulang-tulang iaitu cranium dan mandible. Lapisan meninges. Meninges adalah sistem membran yang melapisi sistem saraf pusat. Meninges juga tersusun atas unsur kolagen dan fibra yang elastis dan cairan cerebrospinal. Meninges juga terbahagi kepada 3 lapisan iaitu durameter pacemanis atau dikenali sebagai membran keras, manakala arachnoid mater dan pia mater disebut sebagai leptomeninges atau dikenali juga sebagai membran halus. Fungsi utama meninges dan kelenjar cerebrospinal adalah untuk melindungi sistem saraf pusat. Seterusnya adalah lapisan meninges. Lapisan meninges ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama ialah durameter. Durameter adalah membran tebal yang diperbuat daripada tisu penghubung padat tidak teratur yang mengelilingi otak dan saraf tunjang. Ia adalah yang paling luar daripada 3 lapisan membran yang dipanggil meninges yang melindungi sistem saraf pusat. Kedua ialah arachnoid mater. Arachnoid mater atau ringkasnya adalah arachnoid adalah salah satu daripada 3 meninges, membran pelindung yang menutupi otak dan saraf tunjang. Ia dinamakan demikian kerana persamaannya dengan sarang-sarang laba. Mater arachnoid adalah turutan daripada mesectoderm puncak neutral dalam embrio. Yang ketiga pula ialah pia mater. Ia terletak sangat dekat dengan permukaan otak dan meliputi semua permukaan luar CNS. Istilah pia mater bermaksud perkara lembut. Ia terdiri daripada tisu penghubung yang halus dan mempunyai banyak saluran darah kecil. Seperti yang kita lihat dalam gambar raja ini, inilah lapisan meninges yang terdiri daripada durameter, arachnoid dan pia mater. Cecair cerebral CSF. Cecair cerebral CSF ialah cecair jernih, tidak berwarna, berair yang mengalir di dalam dan di sekeliling otak dan saraf tunjang anda. Otak dan saraf tunjang anda membentuk sistem saraf pada pusat anda.
Ia mengawal dan menyelarakan semua yang anda lakukan, termasuk keupayaan anda untuk bergerak, bernafas, melihat, berfikir dan banyak lagi. Cecair cerebral bertindak seperti cushion yang membantu melindungi otak dan saraf tunjang anda daripada kesan atau kecederaan secara tiba-tiba. Cecair juga mengeluarkan bahan buangan dari otak dan membantu sistem saraf pusat anda berfungsi dengan baik. Analisis CSF. Analisis CSF ialah sekumpulan ujian yang menggunakan sampel cecair cerebrospinal anda untuk membantu mendiagnosis penyakit otak dan saraf tunjang dan keadaan lain yang menjejaskan sistem saraf pusat. Analisis CSF digunakan untuk mengukur bahan yang berbeza dalam cecair cerebrospinal anda. Ia mungkin termasuk ujian untuk mendiagnosis penyakit berjangkit otak dan saraf tunjang, termasuk meningitis dan encephalitis. Ujian CSF untuk melihat jangkitan sel darah putih, bakteria dan bahan lain dalam cecair cerebrospinal. Gangguan autoimun seperti sindrom Guillain-Barré dan multiple sclerosis (MF). Ujian CSF untuk gangguan ini mencari tahap tinggi protein tertentu dalam cecair cerebrospinal. Pendarahan dalam otak iaitu tumor otak, termasuk dari kanser di bahagian lain badan yang mungkin merebak ke sistem saraf pusat. Penyakit Alzheimer, bentuk demensia yang paling biasa. Kesan kebocoran CSF. Apabila kebocoran CSF berlaku, ia akan menyebabkan hipertensi intrarenal. Anda akan mengalami gejala yang berkaitan dengan tekanan pada bahagian bawah otak anda. Gejala hipertensi intrarenal yang paling biasa daripada kebocoran CSF ialah sakit kepala postural, yang bermaksud sakit kepala yang berubah bergantung pada postur anda. Sakit kepala postur dengan kebocoran CSF bertambah teruk apabila anda duduk atau berdiri dan bertambah baik apabila anda berbaring. Cara pencegahan, ubat-ubatan. Beberapa ubat boleh membantu dengan kebocoran CSF. Ada yang merendahkan tekanan di dalam tengkorak anda, sementara yang lain merawat gejala yang teruk seperti sakit. Antibiotik juga mungkin kerana bakteria yang sampai ke otak adalah melalui CSF. Anda boleh membawa kepada jangkitan berbahaya seperti meningitis dan encephalitis. Kedua, rawatan konservatif. Kawasan konservatif ialah cara tidak langsung untuk merawat kebocoran CSF. Rawatan ini memerlukan seseorang untuk berbaring dan berehat untuk satu tempoh masa. Mereka juga perlu kekal terhidrat dan ubat untuk merawat keradangan dan kesakitan adalah perkara biasa. Apakah yang mencetuskan kebocoran CSF? Kebocoran CSF terhasil daripada lubang atau koyakan pada dura, lapisan paling luar magnesium. Punca lubang atau koyak boleh termasuk kecederaan kepala dan pembedahan otak atau sinus. Kebocoran CSF juga mungkin berlaku selepas tusukan lumbar, juga dipanggil ketukan tulang belakang atau anesthesia tulang belakang. Apakah yang berlaku jika kebocoran CSF tidak dirawat? Kebocoran CSF yang tidak dirawat boleh membawa kepada meningitis yang mengancam nyawa, jantung, otak atau strok. Pakar UT Southwestern menawarkan diagnos yang cepat dan tepat bagi keadaan berbahaya ini. Perkhidmatan pembedahan bertaraf dunia untuk membetulkannya dan penjagaan sebelum dan selepas pembedahan yang mengoptimumkan rawatan dan pemeliharaan setiap pesakit. Blood-brain barriers ialah had kemasukan bahan daripada darah kepada otak. Fungsi utama blood-brain barriers ialah membolehkan interaksi dinamik antara kapilari darah dan rangkaian neuron untuk menyediakan kawalan yang mencukupi bagi molekul yang diangkut masuk dan keluar dari otak. Yang kedua, melindungi otak daripada bahan asing. Yang ketiga, melindungi otak daripada hormon dan neurotransmitter di seluruh badan. Dan yang keempat ialah mengekalkan persekitaran yang berterusan. Struktur yang ada pada blood-brain barriers ialah penghalang antara darah kapilari cerebrum dan cecair interstitial otak. Blood-brain barriers terdiri daripada sel endothelial kapilari dan basement membrane, neuroglial membrane dan pedocyte glial iaitu unjuran astrosit.
BBB mempengaruhi otak melalui mengawal kemasukan dan pengeluaran mahal biologi yang penting untuk aktiviti metabolik otak serta fungsi neuron. BBB akan rosak sekiranya jika BBB rosak atau lemah dalam beberapa cara. Sel-sel imun boleh bersilang. Sel-sel ini kemudian menyeberang myelin di sekeliling saraf yang membawa kepada kerosakan saraf dan gejala MS seperti kekejangan otot, kekakuan dan kelemahan. Sistem saraf pusat CNS tertutup rapat daripada persekitaran darah yang boleh berubah oleh blood-brain barrier BBB dan halangan cecair cerebrospinal darah. Subarachnoid space di mana cecair cerebrospinal CSF mengalir ke atas otak dan saraf tunjang yang dilapisi pada satu sisi oleh sel-sel penghalang arachnoid AB yang membentuk sebahagian daripada penghalang darah CSF. Di antara arachnoid mater dan pia mater adalah space cerebrospinal yang mengandungi cecair cerebrospinal yang membantu melindungi otak. Penghalang cecair darah cerebrospinal CSF dibentuk oleh persimpangan ketat antara sel epithelium plexus choroid yang bersebelahan untuk menghentikan pergerakan paraselular molekul ke dalam dan keluar otak. Sekatan kimia tambahan wujud untuk menghalang pergerakan molekul ke dalam sisi sistem saraf pusat.